Tuan-tuan dan puan-puan, bakal duyufur rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apabila seseorang itu telah sempurna memakai ihram dan melafazkan niat, maka seseorang itu akan terikat dengan larangan-larangan ihram. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Larangan ihram ini adalah satu larangan yang tidak boleh untuk seseorang itu lakukan semasa beliau di dalam ihram. Apabila seseorang itu melakukan larangan-larangan ini, maka dia akan dikenakan sama ada dam dan denda. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara larangan-larangan ihram adalah yang pertamanya mencukur ataupun memotong rambut. Seperti mana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, janganlah kamu mencukur kepalamu sehingga haiwan sembelihan tiba di tempatnya. Larangan yang kedua adalah memotong kuku. Para ulama telah bersepakat bahawa orang yang sedang berihram dilarang untuk memotong kukunya. Larangan yang ketiga adalah memakai minyak wangi. Kata Nabi SAW, janganlah kamu memakai baju atau kain yang terkena za'faran ataupun wars. Seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini tadi, bahawa seseorang itu boleh memakai minyak wangi ataupun deodoran, wangi-wangian di badan sebelum memakai ihram. Apabila seseorang itu telah memakai ihram dan berniat, maka diharamkan untuk seseorang itu memakai wangi-wangian pada pakaian ihram tersebut. Larangan yang keempat adalah lelaki dilarang memakai pakaian berjahit, seluar, stokin, sarung tangan dan penutup kepala seperti serban, topi dan lain-lain. Kata Nabi SAW, orang yang berihram tidak boleh memakai baju, serban, seluar panjang, burnus, iaitu baju yang ada tutup kepala dan khuf, kecuali seseorang yang tidak mempunyai selipar. Boleh memakai khuf dengan syarat sepatu tersebut dipotong sehingga di bawah mata kaki. Maksudnya di sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, bagi lelaki dilarang untuk menutup kaki dan perlu memakai selipar yang menampakkan jari jemari. Larangan yang kelima adalah wanita dilarang memakai niqab ataupun menutup wajah mahupun memakai sarung tangan. Seperti mana yang telah dikatakan oleh Nabi SAW, wanita yang berihram tidak boleh memakai niqab dan sarung tangan. Dan larangan yang keenam, dilarang untuk seseorang itu memburu binatang buruan darat. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 95, Allah SWT telah berfirman, janganlah kamu membunuh haiwan buruan ketika kamu sedang berihram. Dan larangan yang ketujuh adalah seseorang itu dilarang melakukan akad nikah ataupun melamar ataupun menikahkan orang lain. Tidak boleh seseorang yang sedang berihram menikah, tidak boleh juga menikahkan dan tidak boleh juga melamar. Dan larangan yang ke-8 adalah bercumbu atau bersetubuh. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan sesiapa yang menetapkan niatnya untuk melaksanakan haji, maka tidak boleh melakukan rafath. Rafath ini bermaksud perhubungan suami isteri ataupun bercumbu ataupun perkataan dan sentuhan yang menimbulkan rangsangan. Berikut adalah di antara perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang itu apabila mereka berada di dalam keadaan berihram. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada beberapa salah faham berkenaan ihram. Di antaranya adalah keyakinan bahawa semua benda yang ada jahitan tidak boleh dipakai, sehingga sebahagian jemaah enggan memakai selipar yang berjahit, tali pinggang yang berjahit. Yang dimaksudkan pakaian yang berjahit adalah pakaian yang membentuk belahan bahagian tubuh manusia. Di antara salah faham lain adalah keyakinan bahawa wanita haid tidak boleh berihram, boleh tunda ihramnya sehingga setelah suci di Mekah nanti. Sebenarnya bagi wanita yang haid juga boleh berihram dan melakukan tawaf, sa'i dan seterusnya apabila seseorang itu berada dalam keadaan suci. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, setelah seseorang itu berniat dan berihram di miqat, maka mereka akan terikat dengan larangan-larangan ihram. Dan apabila seseorang itu selesai berniat dan bermiqat, berihram di miqat, tatkala ingin menuju ke Kaabah,
anjurkan untuk mereka bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.